Okey meh, dalam siri video yang pertama ni meh, untuk bab yang kedua pembezaan ni kan. Okey, cikgu nak perkenalkan dulu apa yang dikatakan sebagai kalkulus secara am dia, supaya Amir dapat gambaran awal tentang apa yang dikatakan sebagai kalkulus tu. Okey juga okey. Okey, baik. Dalam matematik meh ada bidang matematik. Okey, antara bidang matematik meh Amir pernah dengar kan algebra. Pernah cikgu? Okey, algebra ini ialah ilmu matematik yang berkaitan dengan operasi aritmetik. Maksudnya di sini meh operasi yang melibatkan tambah, tolak, bagi, darab semua tu kan. Okey, yang melibatkan juga apa simbol-simbol, persamaan, ketaksamaan dan sebagainya. Itu kita panggil algebra. Okey, selain daripada algebra meh ada satu bidang matematik yang dikenali sebagai geometri. Geometri ni tentang apa? Amir tahu tak? Geometri ni tentang yang segi 3, segi 4, poligon semua tu kan cikgu kan? Yes, betul. Jadi geometri ini adalah bidang matematik yang membincangkan tentang bentuk. Okey, seterusnya bidang matematik lain iaitu statistik. Jadi statistik ni digunakan dalam pengurusan data. Okey, contohnya macam di sekolah kita kan, kita nak tengok berapa ramai pelajar yang lulus matematik, berapa ramai pelajar yang dapat straight A, macam itulah dan sebagainya. Datuk Amir dapat result ataupun dapat keputusan peperiksaan semua tu kan. Itu berkaitan dengan statistik lah. Okey juga okey, yang ni saya faham. Okey, bagus. Selain daripada itu kita ada bidang matematik yang dipanggil trigonometri. Trigonometri ini dia berkaitan dengan apa? Dia berkaitan dengan segitiga. Mereka tahu kan macam sinus, kosinus, tangent, betul sinus, betul kosinus kan? Betul cikgu, kita dah belajar cikgu dalam penyelesaian segitiga. Pandai pun. Itulah yang dikatakan sebagai trigonometri. Okey, jadi ada satu lagi bidang dalam matematik ni yang kita baru nak belajar hari ni yang dipanggil kalkulus. Kalkulus ni ilmu matematik tentang apa tau Tentang perubahan. Nampak? Tak pernah dengar kami kan? Perubahan apa cikgu yang itulah yang kita nak belajar. Apa itu perubahan? Nanti kita tengok Okey cikgu okey. Okey dalam slide yang seterusnya ni cikgu nak perkenalkan apa yang dikatakan sebagai kalkulus. Baik, kalkulus ialah perbincangan konsep matematik yang melibatkan perubahan suatu entiti. Dekat sini ialah perubahan perubahan entiti macam mana macam ni contoh dia mudah saja Amir tengok ini anak pokok kan. Anak pokok ni bila kita tanam suatu ketika nanti dia akan besar. Di sini nampaknya anak pokok yang dulunya rendah kecil kan. Makin lama dia akan makin besar. Jadi nampak tak berlaku perubahan. Perubahan apa di situ kata tengok? Perubahan ketinggian dia, betul tak? Itulah yang dikatakan sebagai perubahan. Okey cikgu, faham. Okey, kita tengok contoh yang lain ni gambar Amir masa sekolah rendah tapi sekarang Amir dah sekolah menengah, dah makin handsome dah, betul tak? Jadi nampak tak perubahan di situ? Betul cikgu, betul. Okey, perubahan dari segi apa? Dari segi ketinggian cikgu. Betul jadi berlaku perubahan ketinggian. Selain daripada tu apa Berat badan kot cikgu. Betul, bagus. Jadi berlaku juga perubahan berat badan, nampak tak? Inilah dia kalkulus Okey, selain daripada tu kita ambil contoh lagi. Belon ni kan. Belon ni sebelum kita tiup dan kemudian lepas kita tiup dia akan besar kan. Macam tu. Jadi berlaku perubahan kan daripada kecil ke besar, nampak? Inilah dia perbincangan konsep matematik yang melibatkan perubahan suatu entiti. Boleh nampak tak gambaran secara keseluruhan apa itu kalkulus? Okey juga. Baik. Dalam bidang kalkulus ni ada dua konsep utama yang akan dipelajari, iaitu pembezaan dan pengamiran. Okey, pembezaan ni kita belajar dalam bab 2 dan nanti bab ketiga kita akan belajar pengamiran. Jadi maknanya bab 2 dan bab 3 dalam silibus ADMATS KSSM tingkatan 5 ni merupakan bidang matematik yang dipanggil kalkulus. Boleh Okey juga. Okey dalam slide yang seterusnya ni cikgu nak perkenalkan kepada Amir konsep pembezaan. Apa dia pembezaan Okey. Pembezaan ialah perubahan suatu entiti yang terkait dengan perubahan suatu entiti yang lain. Amir faham ke ayat tu?
Tak faham cikgu. Okey, tak apa. Cikgu tahu Amir tak fahamnya. Bukan Amir saja. Kawan-kawan Amir yang sedang belajar sekarang ni pun tak apa-apa nak jelas apa maksud dia. Okey, macam ni cikgu jelaskan. Okey, di sini cikgu ambil satu gambar, iaitu orang sedang meniup belon. Okey, belon ni kita bayangkan dia sebagai sfera lah, senang nak bincangkan. Okey, ini di peringkat awal belon tu besar ni lah. Lepas ditiup, nanti dia akan membesar. Maknanya di situ berlaku perubahan saiz dia. Di peringkat awal sfera ini dia mempunyai satu bacaan jejari dia. Yang kita tulis sebagai jejari asal. J asal ni lah jejari asal. Kemudian pada masa yang sama kita boleh dapat bacaan isi padu sfera ni. Kita nyatakan sebagai isi padu asal. Kita gunakan V di sini iaitu volume. Okey cikgu, okey. Okey. Kemudian bila kita tiup, dia akan membesar. Jadi apa yang berlaku? Berlakulah perubahan jejari dia kan. Jejari dia semakin panjang. Jadi jejari ni kita panggil sebagai jejari baru. Okey. Dan pada masa ini kita dapat bacaan untuk isi padu sfera yang baru pula. Betul tak? Betul cikgu. Okey. Jadi maksudnya di sini Amir nampak tak? Berlakunya perubahan jejari. Dalam masa yang sama berlakunya perubahan isi padu. Betul? Okey cikgu, betul-betul. Yang itulah yang cikgu maksudkan. Perubahan suatu entiti yang terkait dengan perubahan suatu entiti yang lain. Maksudnya, apabila jejari ini berubah, maka isi padu juga akan berubah. Nampak tak? Dia terkaitlah antara isi padu dengan jejari ni. Oh, baru Amir faham cikgu. Okey cikgu, okey. Okey, di sini apa yang kita dapati ialah perubahan jejari. Jadi perubahan jejari ni kita simbolkan sebagai apa tahu? Kita simbolkan sebagai DJ. D itu maksudnya perubahan. Okey, dalam masa yang sama berlaku juga apa? Perubahan isi padu. Dan perubahan isi padu kita simbolkan sebagai DV. Ingat D itu adalah perubahan, V isi padu, jadi DV lah. Boleh Okey cikgu, boleh cikgu. Baik. Apa yang kita faham tadi di sini, berlaku kedua-dua ni secara serentak. Bila berlaku perubahan jejari, maka berlaku juga perubahan isi padu. Maka kita boleh tulis macam ini. Berlakunya apa? Perubahan isi padu terhadap jejari. Maksudnya di situ apabila panjang jejari berubah, maka isi padu juga akan berubah. Itu maksud dia. Boleh? Okey cikgu, boleh cikgu. Okey, perubahan isi padu terhadap jejari ni kita simbolkan sebagai ni dia, dV per dJ. Nampak? Menarik cikgu Apa menariknya Yalah, tak pernah tengok pun simbol ni. Suka Okey, di sini Amir jangan faham sebagai dV bahagi DJ tau bukan dia dV per DJ itu adalah simbol semata-mata bagi menyatakan perubahan isi padu terhadap jejari. Okey cikgu, okey. Itulah. Kalau Amir faham, cikgu rasa lega lah Harap-harap kawan-kawan Amir semua faham macam mana Amir faham Okey cikgu. Baik, kita teruskan. Okey untuk slide yang seterusnya ni kita lihat contoh satu lagi di sini biasa Amir lihat ni kan. Ni apa dia Cikgu, ni keropok cikgu. Apa kaitan keropok dengan pembezaan ni cikgu? Ada kaitan Amir. Sebab apa? Bila kita goreng keropok ni, apa berlaku? Kan berlaku perubahan pada keropok tu, iaitu keropok ni akan mengembang. Betul tak? Betul juga cikgu selama ni kita makan keropok, tak pernah kita tahu cikgu ada konsep pembezaan kat situ cikgu Wish, hebat Amir berfikir sekarang. Yelah cikgu, bila cikgu dah tunjuk gambar ni. Okey, kita tengok daripada sini apa yang berlaku di sini? Berlakunya perubahan perimeter. Betul tak? Perimeter keropok ni akan berubah. Dia jadi semakin panjang lah. Betul tak? Betul cikgu. Okey, kita nyatakan dia sebagai DP. Perubahan perimeter Okey, dalam masa yang sama perubahan apa yang berlaku perubahan luas permukaan dia cikgu. Yes, betul. Bagus Berlaku juga perubahan luas permukaan. Kita nyatakan sebagai DL. Jadi maknanya di sini
dua entiti ni akan berlaku secara serentak, kan? Jadi daripada situ dapatlah kita katakan bahawa berlakunya perubahan luas permukaan terhadap perimeter. Okey, dan kita akan simbolkan sebagai sebagai apa, Meh? Kalau macam tu cikgu, sebagai dl per dp lah cikgu. Yes, tepat sekali. Bagus, Meh. Meh dah mula faham, Okey, cikgu faham, cikgu faham. Okey, Meh. Dalam slide ni, Meh, Meh tengok di sini gambar ni. Cuba Meh huraikan apa Meh faham. Di sini cikgu, gambar kita isi air dalam baldi. Okey, betul. Kemudian cikgu, air ni semakin lama dia semakin penuh lah cikgu. Okey, betul. Jadi dia ada ketinggian dia cikgu, tinggi dia h. Kemudian? Jadi cikgu, maksudnya di sini berlakunya perubahan ketinggian air tu cikgu. Wow, betul, Meh. Okey, bagus. Lagi, Meh? Dalam masa yang sama cikgu, isi padu air juga akan bertambah. Berlaku juga di sini perubahan isi padu cikgu. Oi, bagus, Meh. Kamu faham dah, Meh? Okeylah cikgu. Okey, Meh, seterusnya, Meh, apa yang boleh Amir rumuskan di sini? Di sini apabila berlakunya perubahan ketinggian, dalam masa yang sama berlaku juga perubahan isi padu cikgu. Jadi kita boleh rumuskan berlakunya perubahan isi padu terhadap ketinggian cikgu. Okey, bagus. Okey. Kemudian, Meh, kita nak simbolkan sebagai apa, Meh? Kita akan simbolkan cikgu sebagai dv per dh lah cikgu. Wow, bagus. Yes. Faham, Faham cikgu, faham. Seronok dengar Amir bila faham tajuk ni. Ini baru peringkat awal cikgu. Kenapa pula? Nanti peringkat pertengahan nanti lagi pening apa? Ish, jangan negative thinking, positif, Okey cikgu, okey. Okey, Meh, di sini, Meh, cikgu tunjukkan satu lengkungan, graf lengkungan merah ni. Kemudian di sini, Meh, ada satu titik, satu titik A ni. Okey, kemudian cikgu gerakkan titik ini. Okey, sekarang ni cuba Meh tengok apa yang Meh nampak. Saya nampak titik tu turun ke bawah lah cikgu. Ish, Amir ni itu pula yang dipikir. Fikirlah sikit, Meh, kaitkanlah dengan apa yang kita belajar ni tentang perubahan tu. Oh, itu kan maksud cikgu. Oh cikgu, apa yang Meh nampak ialah apabila nilai X berubah, maka nilai Y juga berubah cikgu. Betul cikgu? Pandai pun. Bagus, Meh. Jadi nampaknya, Meh, di sini kalau nilai X ini berubah, maka nilai Y di sini juga berubah. Kita tengok sekali lagi. Betul cikgu, betul. Jadi maksudnya, Meh, kat sini, apa dia konsep yang Meh dapat kat sini? Maksudnya cikgu, kat sini berlakunya perubahan Y terhadap X lah cikgu, kan? Wow, bagus, Meh, bagus. Yang itu yang cikgu nak, Okey, jom kita tengok slide ni. Okey, Meh, berdasarkan kepada apa yang kita lihat tadi, Meh, di sini ada satu lengkungan. Di atas lengkungan ni ada satu titik di sini, titik A. Kemudian kita gerakkan titik A ini. Jadi apa yang kita perhatikan tadi, Meh? Berlaku perubahan X cikgu. Yes, okey. Jadi perubahan X kita nyatakan sebagai dx, lagi, Meh? Dalam masa yang sama juga berlakunya perubahan nilai Y. Okey, kita nyatakan sebagai dy, Okey, maka di sini, Meh, berlaku serentak antara perubahan X dan juga perubahan Y. Maka kita boleh rumuskan apa, Meh? Berlakunya perubahan Y terhadap X cikgu. Yes, okey. Meh faham, kan? Okey, Meh, perubahan Y terhadap X ini, Meh, kita tulis dalam simbol matematik, kita akan tulis sebagai apa, Meh? Dy per dx lah cikgu. Yes, betul. Okey. Yang ini yang kita mahu, Meh, iaitu dy per dx. Okey, Meh, kalau cikgu tanya dy per dx tu apa, Meh? Dy per dx ni maksud dia perubahan Y terhadap X lah cikgu. Betul-betul. Pandai pun, dalam slide ni, Meh, cikgu nak tunjukkan contoh penggunaan kalkulus dalam persekitaran kita. Okey, yang pertama, Meh, Meh tengok gambar Raja ni. Ni gambar apa ni tau? Ini gambar bakteria. Nampak di sini kadar pertumbuhan populasi bakteria dalam satu tempoh masa tertentu. Jadi di sini, Meh, menggunakan kalkulus lah. Okey cikgu, okey. Baik, selain daripada tu, Meh, nampak ni LRT, Okey,
hal laju dan pecutan bagi sesebuah LRT. Jadi meh untuk mengukur hal laju dan pecutan ni meh dia menggunakan kalkulus sebab hal laju itu ialah perubahan sesaran, manakala perubahan hal laju mentarifkan apa yang dikatakan sebagai pecutan. Okey juga, okey. Baik. Selain daripada tu, kita ni ambil tengok apa ni. Ini roller coaster roller coaster ni akan dibuat oleh engineer yang hebat dan di sini dia akan menggunakan kalkulus untuk apa tahu? Untuk menentukan kecerunan bagi setiap titik, bagi menentukan keselamatan roller coaster ni. Jadi dia buat design tu dia bukan buat sebarangan dia ada ukuran-ukuran tertentu kalau tak bahaya kan, betul tak? Betul juga, betul. Okey, seterusnya kita tengok contoh lain ini dalam industri pembuatan tin minuman ni kan. Jadi dalam mengukur isi padu maksimum dalam sebiji tin minuman ni juga dia memerlukan kalkulus Okey. Selain daripada tu ni adalah tumor dalam bidang perubatanan. Jadi kita boleh mengukur kadar pertumbuhan tumor, okey. Jadi dia memerlukan kalkulus Begitu juga dalam sistem peredaran darah. Dan bukan ini saja dan macam-macam lagi khususnya dalam bidang sains dan teknologi ilmu-ilmu perbuatan, kejuruteraan dan sebagainya memang sepenuhnya akan menggunakan kalkulus ni. Itulah sebabnya kita kena belajar tentang kalkulus ni Okey, untuk pengetahuan nama kalkulus ni adalah teras kepada ADMATS tau maksudnya kat sini kalau kamu tak belajar kalkulus ni seolah-olah macam kamu tak belajar ADMATS lah. Macam tu cikgu cikgu, maksudnya kalkulus ni penting untuk bidang sains dan teknologi lah cikgu kan? Betul betul. Memang menjadi satu keperluan utama bila Amir nak masuk bidang sains teknologi nanti kan. Amir perlu tahu bidang kalkulus ni Okey, jadi dengan tu Amir belajar betul-betul tentang kalkulus ni bagi faham Okey cikgu, okey. Baik kita berhenti di sini dulu untuk siri video yang pertama ni, pengenalan tentang kalkulus jadi video seterusnya nanti kita akan mula mendalami apa yang dikatakan sebagai pembezaan okey kita jumpa lagi. Okey cikgu.